Avengers! Assemble. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to Sema Marvel. Selamat datang ke Sema Marvel. Selamat datang datang. ke 2024 Ya, Alhamdulillah. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, Azam Tahun ketiga kita. Yes. Sema Marvel. Betul. Tahun ke Kedua. Kedua. Masuk tahun kedua. Tahun kedua. Okay. Ya. Wah, kita nak buat kupasan Okay. dan pembedahan sikit, membedah What If Season 2. 2. Yes. Betul. Adik baru saja selesai betul. menonton episod 1 sampai 9. Betul. Brief sikit guys. What If keluar 22 Disember, betul? 22 Betul. kan? 22. So 22 Disember ada 9 episod yang habis 31 ke 30? 30. 30 Disember. Aku baru start tengok 31 dan hari ini 2 episod. Semalam aku tengok 7 episod. Ya. So aku sangat tepu. Gila, babe. Betul. Sebab aku baru balik daripada cerating. Lepas tu buat cerating tu demam. So memang tak tengok daripada 22 bulan tu. So macam sekarang ni suara pun tak berapa ni lagi pun. Tapi tak apa, dah tengok, kita boleh share lah sama-sama. Yep. Ya. Alright. So, alright, Okay. kita nak mulakan kita punya perbincangan sepanjang episod 1 sampai episod 9. Yeah. Which episode yang menjadi favourite korang? Kita mulakan dengan Anip. Okay, aku ada 3 episod favourite aku. Yang pertama, What If Iron Man tersangkut dekat Grandmaster punya planet. Betul. Okay, itu. Okay, yang kedua, What If Avenger Assemble in 60 O2. And the last one, semestilah episod akhir lah. Yeah. Doctor Strange Intervene. Betul. Itu antara 3 episod yang aku suka gila lah. Nak kena clarify ke sebab apa suka? Tak apa. Tak apa. Okay, alright. Adik. Pada saya pula, saya rasa last 3 episodes is the best lah. Last 3 episodes. Last 3 Kahuri change the world. Kahuri, Lepas tu okay. Avengers 1602 and finally Doctor Strange intervene lah. Cumanya betul lah, kalau macam Anik cakap kenapa episod Iron Man tu best, tak apa, kita kupas sikit kita lagi. kupas. Yes, Sebab dia betul. different sikit kan. Betul. Yang last 3 episodes tu pun nanti kita kupas juga kenapa. Yeah, Abang. Untuk aku, the best episode untuk aku, favourite aku adalah second last Episode 8 1602. Sebab aku rasa dia banyak taste tentang multiverse dekat dalam tu. Kalau kita dengar betul-betul kan, dia punya explanation tentang multiverse lebih banyak daripada episod akhir. Betul. So itu yang kita akan kupas banyak kejap lagi. Yes. Tapi sebelum tu kita nak kupas tentang episod yang yang keempat lah, kelima. Yang Iron Man tu. Iron Man, ya. Okay. Ya. Alright. Okay, Kan? Nik, sila. Okay, ini favourite aku lah. Aku rasa apa yang menyebabkan hype dia tu bagi aku, dia umpama macam kau tengok Iron Man 3 ataupun Avengers 1. Faham tak? Sebab kita faham lah, kita meratapu dengan MCU punya movie dengan live action yang teruk dan sebagainya, apa katanya memang dah teruk hamba. Tapi kau bayangkan, aku adalah juga reads comics Iron Man dalam version komik kan. Dia portray the same Iron Man macam dalam the combination live action dengan dalam comics tu. Dia punya dia punya bijak dia, and then dia punya sarkastik dia gabung sekali dengan Grandmaster punya. Ada satu aku lupa, satu macam dia punya lilikon, dia punya jokes dia yang dia nak sebut Earth tu. Macam sekali Earth. Macam tu kan, benda tu kelakar gila bagi aku. Betul. And then yang paling best sekali, dia punya suit tu Magnet punya tu kan. Macam aku pun tak boleh expect yang dia jadi creator. Agak dia akan jadi macam Hulkbuster tu je sampai akhir. Rupanya dia boleh jadi creator. Betul. Cuma ada persoalan dia. Kenapa macam mana supposedly kalau masa Avengers 1 Iron Man dia punya knowledge dia tu I mean like dia belum lagi sampai ke tahap yang apa tu magnet tu itu pada Iron Man 3. Tapi macam mana diorang boleh intercept knowledge tu ke dalam planet tu lah. Maksudnya itu sepatutnya event yang selepas a few years kan. Itu yang menjadi persoalan dia tak ada a few years after 2012 tapi kita kena ingat balik 2012 after second Iron Man. betul. Iron Man kedua. Dia sebelum Iron Man 3. Betul maksud dia Avengers tu masa yang dia masuk dalam tu kan. Kenapa knowledge dia dalam Iron Man 3 boleh ada dekat dalam What If? Sedangkan sebab tu lah sebab punya, kalau kita tengok dia punya apa kita panggil susunan dia kan, transition dia, episod 2 bukan episod 2, Iron Man 2, then Avengers, Iron Man 3. Betul. Yes. So
So dia bertukar je lah Tak apa yang dia jauh. belajar betul, waktu betul, betul. faham kan? Jauh mana? Maksud dia transitional yang dia belajar. Maksudnya instead of berlaku dekat Iron Man 3, dia berlaku dekat dalam tu. Sakar. Okay, yes. Ha. Okay, betul. Dan kita tahu juga satu perangai Tony Stark ni adalah dia adalah inventor yang jenis macam waktu kau terdesak ni kau boleh berfikir dengan betul. lagi Yes. bagus lah. Betul. Lepas tu sebab satu lagi adalah dia guna teknologi yang ada di planet sana. Ya, Dan yang kedua, ha. Tony Stark always learn from his mistakes. Betul. Ah. Betul. Okay, aku pula kenapa aku minat dia punya episod ni yang What If Tony Stark start in Sakar tu kan. Sebabkan dia punya tema dia lain tau. Dia macam Lumba kereta. lumba kereta, faham tak? Betul. Macam dia orang cakap it is Formula 1. No, it's that NASCAR ke apa semua. So macam okay, orang yang minat lumba kereta ni dia more kepada okay, menarik dia punya episod ni. Sebab lagi satu dia menunjukkan apa sisi Tony Stark yang kita tak pernah tengok kot. Tony Stark yang alone ni betul-betul. In fact masa dia dekat masa Endgame pun dia dengan Nebula dia berdua. Ini dia tiba-tiba seorang dekat Sakar. Betul. Dia seorang. So itu kita nampak sisi different side of Iron Man lah. And kalau kita nampak macam Iron Man dalam Infinity War ataupun Infinity War lah kan, dia belajar tentang Guardian of the Galaxy, universe ataupun planet-planet lain setelah ada orang yang macam bawa kan. Tapi yang ni lepas Iron Man tu dia terus kenal dengan bunch of geng-geng yang daripada planet yang lain ni. Betul. So menarik jugalah pada aku. Tapi ada yang kata sebenarnya ini adalah prequel kepada episod berapa tah dalam season 1. Kan ada satu episod yang mana Guardian of Multiverse tu yang dia panggil siapa ni je, Gamora saja. Instead of Tony Stark. So diorang kata itu adalah episod tu adalah prequel kepada episod yang tu. Faham? Boleh jadi jugalah kan. Sebab kita tengok dia punya watak, karakter dia pun watak yang sama. So tapi iyalah, kita nampak sebenarnya What If ni ada banyak benda-benda yang easter egg dia. Kalau kita kena tengok betul-betul, sebenarnya dia sambungan. Yes, betul. Dia adalah sambungan. Dia ada continuity dia. Tapi bagus jugalah dia simpan episod Iron Man itu season 2. Kenapa? Sebab bagi aku so refreshing lah. Ya. Lama Mungkin kita sebab tak kita dah tengok lama Tony tak Stark. tengok Tony Stark. Sudut gila. Dan kita nampak, aku rasa banyak juga Tony Stark, antaranya episod yang tu. Kemudian episod second last, Tony Stark juga Oh yes. mainkan peranan yang sangat penting. Lepas tu Happy Hogan pun ada Tony Stark punya ni watak tapi tak menyelah sangat. Happy Hogan for the first time dia orang what if create kan seolah-olah dia dapat serum kuasa serum tu serum hak lah. hak kan. Tapi Cuma pelik macam warna biru, tu. dia ada gambar yang different things Mungkin dia ada recreate ke Tak, ada. masalah dia sorry, sebab dia terdapat ada darah Bruce Banner juga dalam serum hak tu kan. Tapi perasan tak dalam episod 8 dengan 9 juga, sorry episod 8 lah kot, yang 1602 punya Avengers kan, Hulk Hogan pun jadi itu hak kita yang sama. kita akan bincangkan kejap lagi. betul. Kita bincang yang tu. Yang tu aku Colour rasa yang sama, kita apa bincang semua. kejap lagi. Betul. Sebab tu antara isu yang besar. Cuma kalau kita flashback balik episod 2 lah. Episod 2 kan yang apa ni, Nebula first, Nebula yang first, second Peter Quill kan. Peter Quill, Peter Quill tu Avengers 1980s. dia ada beberapa episod. Kalau kita nampak What If season 1 ni, dia ending dia adalah kesimpulan kepada episod 1 sampai hujung. Tapi dalam season 2 ni dia jadi berbeza sebab ada beberapa episod yang tak ada diceritakan dalam episod ke-9. Contohnya Nebula. Betul. Second episode pasal Happy Hogan. Bukan Happy Hogan. Pasal apa ni, Peter Quill. Peter Quill. Tak ada pun dalam apa tu? Betul. Dalam episod 8 atau 9 tak ada. Tapi secara tak sengaja ada juga episod Happy Hogan episod 3 dikeluarkan dalam episod 8. Yes. So teori aku adalah Timeline tu. kenapa kita nampak Happy Hogan yang mula-mula kita tahu tu adalah Happy kan. Tapi bila dia dah tukar baru kita perasan dia ni adalah watak yang sama sebenarnya. Sebab kita kena ingat balik episod 8 dia mulakan dia cakap, Captain kata, The Watcher tanya, kau faham ke dekat apa ni, Agent kata ataupun Captain kata. Dia kata dia tahu je dua universe yang merge jadi satu universe. Betul. Maksudnya
ada beberapa orang daripada dunia 21st early 21st century yang pergi kepada 16th century. Then dia cakap macam tu lah, macam mana universe tu collide kan. Dia dah bawa konsep dua universe merge jadi satu. So multiverse punya konsep lah. Collides lah, Collides lah. Kita dah bincang pasal ni, boleh jadi tak 10 universe tu bergabung jadi satu universe ke kan. So ini adalah benda yang besar diceritakan dalam What If. Betul, setuju. Lepas tu selain daripada penglibatan Hulk Hogan, mungkin itulah Hulk Hogan apa? Betul lah, Happy Hulk Hogan kan nama dia. Happy Hogan kan. Sebab kalau ikut daripada origin komik Avengers ataupun Marvel's 1602, dia origin dia Captain Marvel daripada 21st century masuk ke zaman 1602 Captain Marvel? Sorry, Captain America. Steve Rogers kalau ikut komik yang asal lah. So aku rasa mungkin boleh jadi bukan dua universe, tiga universe. Satu universe daripada Incident Infinity War yang kita tengok last kali tu, and then satu lagi yang aku cakap tu different. Tapi dia cakap sebab Forerunner tu adalah orang yang punca, maksudnya disebabkan Captain America yang pergi ke 16th century tu yang menyebabkan universe collides, then karakter-karakter daripada ataupun watak daripada 21st century tu datang. Dia daripada aku rasa lah Infinity War. Okay, dia punya explanation dekat sini adalah dekat dalam Kahori punya episod. Bila dia cerita tentang Tesseract yang crack tu, dalam dimension yang sama boleh berlaku macam-macam benda. Sebab tu cara yang kena sedut tu sama macam cara Kahori yang kena sedut masuk kat dalam Tesseract tu. Betul juga tu. Itu sebab kat situ explanation daripada The Watcher sangat detail tau. Dia cerita yang macam betul. Dia cerita Betul yang juga. macam okay, disebabkan Tesseract ni events of Ragnarok kan siapa dah nama tu, Sator tu kan yang dia belah Tesseract pecah. So dimension kat dalam Tesseract tu pun berpecah juga. So itulah maksud dia, reality. benda tu menarik. Lepas tu means that dalam dimension yang sama boleh berlaku, boleh orang yang masuk juga dan orang boleh keluar juga. So episod bila hujung-hujung tu, bila kita tengok episod yang 1602 tu kan, cara yang dia tarik dengan cara yang boleh masuk balik tu sama macam Kahuri punya episod. Lebih kurang. So bila world collides, rasanya sebab kita kena faham Tesseract ini adalah space stone. Bila space crack, it will collide and it will involve a lot of boleh jadi space time punya ni teori. Tapi ada beberapa benda yang penting sebab waktu incursion, betul, lebih kurang waktu yang ada lubang besar terbuka tu, lubang tu color hijau, betul. Dan hijau ni menunjukkan time. Betul. Dan kita tahu juga event daripada Captain America yang ke 1602 tu adalah disebabkan dia terpukul Time Stone Thanos. Betul. Lagi satu, kalau macam Incursion macam jadi pada Doctor Strange lah. Dia macam asap. Jadi dia jadi ditarik, possibility dia ditarik ke reality maksudnya lain. universe time tu tak, maksudnya kan dia cakap kalau dia tak cari Forerunner tu, universe akan hancur lah. Incursion akan berlaku. Tapi Incursion belum jadi lagi. Belum. Dia just dua universe ataupun dua yang merge tu je. And then teori adalah aku rasa kebanyakan karakter, kalau kita perasan, karakter Avengers waktu tu adalah karakter daripada episod 5 episod berapa tah yang Happy Hogan, episod 3 3 sebab the original Avengers yang ada, kecuali ada contoh Bucky, Wanda. ada Wanda, Hawkeye ada. Hawkeye tak ada. Hawkeye tak ada. Tak ada kan. Hawkeye tak ada. Cassie Lang. Cassie Lang pula apa ni? Janet Van Dyne. Scott Lang. Itu je lah yang Winter aku rasa Soldier ada. Tapi kita tahu diorang ni adalah watak yang dah keluar pun sebenarnya waktu Avengers dulu kan. So aku rasa boleh jadi sebenarnya itu adalah ataupun sebenarnya adalah karakter-karakter daripada episod 3 yang dimasukkan dalam pada tahun 1602. Tapi kan aku nak beri pening sikit lagi. Kalau macam Incursion, sepatutnya bila collide two different universe, means macam bila kau cakap merge tu, dia punya orang-orang kat situ masih hidup lah. Tapi kalau bila collide dalam comics ataupun mana-mana different MCU movie pun, orang dalam tu akan mati, akan hancur. Tapi bila dia collide, dia boleh
another variant pula hidup tu kan. Tu yang menjadi Dia bukan persoalan. variant tau. Dia contoh macam karakter tu patutnya tak hidup pada 1602. Tapi ada sebab Yes. dia adalah universe daripada 21st century. And kalau kita perasan ada banyak teknologi yang patutnya tak wujud zaman tu. Tapi sebabkan diorang adalah merge antara dua universe daripada yang latest, diorang dah belajar. Betul. Kan? Contohnya macam Ant-Man punya teknologi ada dalam tu. So kita boleh nampak lah sebenarnya agak advance juga teknologi diorang. Tapi yang bestnya, Lepas tu satu lagi, dia tease tau. Contohnya bayangkan zaman 1602, lepas tu bila siapa ni Captain Carter cakap, oh ni adalah benda ni, apa tah dia cakap pasal ada certain part lah. Dia kata apa, tak ada pada zaman tu. apa ni? Apa aku lupa dah. Reactor. Reactor tak ada. Reactor. Lepas tu dia macam pernah dengar kan, dia cakap kan. Dia kata magical words. Oh, Dia magical macam, words. Bagi lagi dia nak benda tu. Lepas tu aku rasa sebenarnya dia macam seolah-olah kau dah tahu sebenarnya benda ni, tapi dia macam belum lagi absorb, belum lagi discover. Sebab kita kena ingat balik, waktu Captain America dia pergi 1602, dia tak ingat apa-apa. Dia kata dia lupa. Dia tak ada ingatan kan. Kemudian bila jadi yang dah tahu pasal dia adalah forerunner, baru dia ingat balik semula. Foreigner tu apa? Dia time traveller yang tersesat. Tersesat lah, tersesat. Dia dalam bentuk hologram macam tu lah. Tak. Tak, dia adalah orang yang tersesat lah. Dia memang sampai ke situ. So bila kan ambil scepter daripada Thor. So dalam scepter tu sebenarnya ada time stone. Betul. I see. Dia time of Mind Stone. ada time stone kat dalam tu. Itu yang pelik tau. Different universe. Tapi kita kena ingat, kita kena tahu yang sebenarnya apa yang The Watcher bagi tahu dekat dalam episod tu adalah they cannot be collided each other. Sebab dia sendiri tak nampak masa depan dekat dalam Earth tu. Sebabkan dalam universe tu, sebabkan universe tu is dying. Betul. Maksudnya betul. Maksudnya memang dia tak boleh diselamatkan. Dia cakap kat Captain Carter kat dalam penjara kan. Tapi Captain Carter cakap, I'm Captain Carter kan. Dia dah habiskan mission Dia juga. habiskan mission juga. So means that kat situ kita tahu yang sebenarnya tak boleh ada manusia ataupun beings lain daripada universe lain ke dalam satu universe lain. Itu akan menyebabkan incursion lah. Betul. Incursion means that tak boleh ada tempat tu lah. So bila dia hantar balik ke tempat asal dia, which means hantar Captain America Forerunner tu, dia kebalik ke tempat asal dia, maksud dia memang dia reset balik lah. Earth tu boleh bergerak balik macam biasa. Tapi bentuk yang sama, benda yang sama berlaku dekat dia dalam reset. multiverse yang kita dah sembang-sembang. Betul, itulah betul. maksud dia. Reset balik. Kenapa kat dalam Multiverse of Madness Strange punya universe yang Strange yang gila tu rosak, sebabkan dia memang cuba untuk interfere bawa masuk siapa nama tu? Palmer. Steve Palmer daripada universe lain ke dalam universe dia. Sebab tu dia collides. Betul. Itu sedikit lah apa yang The Watcher. Sebenarnya apa yang aku nampak dalam What If kali ni, memang Marvel betul-betul percaya dengan dia punya multiverse. Walaupun sebab yalah, of course lah, dia ada The Watcher kat dalam tu. Dia tak ada Jonathan Majors. Dia tak perlukan Jonathan Majors. Dia tak perlukan Kang pun kat dalam What If. Betul. Tapi dia boleh explain how the multiverse works very well. Itu je. Betul. Setuju. Aku rasa satu lagi benda yang tak menariknya payah, bila dia cakap pasal bila kau cakap pasal macam mana The Watcher cakap yang universe tu akan mati sebab dua universe tak boleh bersama kan. Then kita pun tak tahu apa ending dia. Boleh jadi sebenarnya universe tu survive setelah dia hantar Captain America kepada dunia satu lagi. Sebab kita kena ingat balik, sebab dia cakap daripada 21st century, maksudnya dua universe yang bergabung dalam satu universe. Maksudnya bukan Captain America je. Captain America tu adalah punca yang menyebabkan universe tu tak boleh diselamatkan. So boleh ada jadi karakter lain dalam maksudnya itulah yang aku rasa dia adalah gabungan dua universe. Universe 1602 dengan universe daripada episod 3 Hogan, Happy Hogan tu. Dia macam ni tau. Aku rasa sebab dalam episod tu sepatutnya Happy Hogan dia tak dapat serum tu. Tapi sebab dia dah dapat serum tu, menyebabkan apa kita panggil tu absolute point benda yang berubah dalam benda tu. Nexus event lah ataupun absolute point kan. Contoh macam Christian Palmer kan, kenapa dia jadi incursion, salah satu sebab Christian Palmer tak boleh hidup kan. tu memang dah wajib berlaku. Dia akan mati juga. Dia tak boleh hidup, and then Doctor Strange cuba untuk hidupkan dia. Tak nak bagi dia mati, tak nak bagi dia accident, but at the end
dia tetap mati juga. Tak mati juga. Betul. Betul? Setuju? Nexus event. So maksudnya dalam setiap universe ada benda-benda yang tak boleh diubah lah. Untuk macam situation tu adalah apa, Doctor Strange adalah benda tu lah. Doctor Strange ada apa, Palmer, Captain America tadi dengan apa tu, Steve Rogers. Captain America tadi dengan Steve Rogers, Captain Carter tadi dengan Steve Rogers. Kita terlepas episod yang tu. Yes, yang mana Captain America cakap What if Captain Carter fights Hydra Stomper? Oh, ya. Oh, betul. Itu macam gabungan 3 movie. Satu movie Winter itulah Soldier. episod 7 Kahori sebelum tu. Betul. Kahori 7. selepas itu. Bukan Kahori Selepas, selepas. Sebab aku ingat dia Aku rasa Kahori selepas. Kahori selepas. Dia sebab tiba-tiba dia hilang kat hujung episod tu, lepas tu dia tak ada sambungan kat next episode. Yes. Tiba-tiba Kahori dah. Kahori. Lepas Kahori Barulah dia muncul sebab, balik. sebab aku ingat yang tiba-tiba apa ni, Captain Carter ada lubang, dia kena serap. Lepas tu Wanda datang. Itu dah habis lah. Itu habis. Lepas tu the next Kahori, episode tu terus Kahori. Okay, Lepas Kahori baru Hela dengan Ten Ring. Oh, betul. Tu pun episod yang best juga tu. Okay, yang aku tengok yang episod yang first Captain Carter tu, aku rasa macam 3 gabungan cerita. Satu Winter Soldier, satu lagi Agent Carter punya lah. And then yang second one Black Widow, sebab ada mak dia yang origin kan. Okay, satu scene yang aku ingat ke macam ni tau. Kan ingat tak ada satu scene yang dia pergi dekat satu tempat yang dia kata dia nak cari yang macam tempat tu ada robot robot drone yang boleh tembak-tembak tu. Suasana tu macam sebiji macam dalam cerita WandaVision punya perkampungan. Aku ingat ke Wanda yang control dekat situ tau. Rupanya bukan. So macam robot. Under apa, tim yang Hydra ke aku bukan Red Room. Red Room. Tapi Hydra kan dia? Ada Hydra Red Room bukan bukan Hydra. Red Room Russian. Oh, bukan ya. Hydra pun Russian kan? Dia ada kena mengena sebab adalah itu Hydra. Benda ni jadi dalam benda ni tak salah aku jadi dalam Black Widow kan. Betul. Movie Black Widow, tapi dia bawa dalam ni lah What If kan. Dia macam Red Room ni, dia Hydra punya macam sayap dekat Russia untuk develop perempuan punya super soldier. Ya aku tahu Red Room tu dia specialize untuk Russian dengan spy, Western punya konflik. Yes. Dia ada macam konflik lah. Dia tapi kita tahu Hydra ni dia bukannya official organisation. Dia menyelinap dekat dalam mana-mana organisation boleh. Betul. So yang aku tengok kalau macam Captain Carter punya episod yang dengan Hydra Stopper tu, tak, bagi aku kurang sikit lah aku. Sebab dia lebih kepada penciptaan. Dia nak kejar. Tapi yang aku seronok sekali tengok macam mana Winter Soldier boleh jadi dia jadi scene lah macam orang yang waras sampai dia boleh jadi secretary dalam SHIELD. Sebab dia kan macam hidup dia, kalau kita tengok daripada Avengers 1980 kan, dia macam lonely. Dia jadi dia kena dengar, dia kena dikawal oleh certain things. Tapi bila dekat episod ni dia jadi dia jadi secretary macam power lah. So okay lah, a better future. Betul. Apa lagi aku rasa ada kita tahu berita tentang What If season 3 pun akan keluar juga. Yes. Dah keluar leak episod yang sepatutnya ada dekat What If season 2, tapi dia tak keluarkan, di mana ada Red Guardian dengan Winter Soldier di tahun 1980 macam tu. Aku tak tahu mission dia apa, tapi mungkin akan keluar dekat season 3 nanti. Aku nak kongsi sikit sebab kita sebelum kita kupas ada 2 benda yang besar, benda yang major dalam episod terakhir yang kita nak bincangkan dengan lebih lanjut tentang multiverse ni. Aku nak bawa sikit tentang adalah beberapa aku baca dekat Twitter kan. Dia cadangkan lah kita cerita untuk season 3. Season 3 contohnya apa yang dia nak buat. Contoh what if dia ada half blip. Maksudnya siapa yang kena blip tu tak kena blip. Yang tak kena blip tu yang blip. Macam tu lah dia berlawan. Contohnya Doctor Strange tak kena blip. Drax, lepas tu Star-Lord, Mantis, and then Groot pun sama juga. Black Panther. Betul. Apakah maksudnya macam mana how they working together untuk dapatkan baru tu. Lepas tu antara yang best juga dia kata what if Khonshu choose Peter Parker. Khonshu. Ui, okey ke? Thailand rasanya. Tu.
Lagi daripada tu? What if Tiamut destroyed the earth? Lepas tu berjaya lah. Natasha Romanoff survive Vormir. Vormir. Itu antara lah. Okay. Menarik aku rasa menarik. Kita tak sabar untuk tunggu episod season ketiga nanti. Tapi sebelum tu ada banyak lagi kita nak pergi. Sebab aku rasa ni adalah main perbincangan walaupun kita baru dah 20 minit kan. Ini adalah isu besar, benda-benda yang besar kita bincangkan. Antaranya adalah bukan rumours lah, kebanyakan orang dekat social media kecoh sekarang ni pasal what if ni. Dia macam kenapa Marvel sekarang ni dia nak highlightkan pasal Captain Carter, sedangkan dah ada Sam sebagai Captain America. Tapi kita nampak dalam what if ni macam MCU dia nak highlight pasal Captain Carter pula. And Captain Carter ni kita nampak tu kuat juga dia ni. Tapi itu yang sebenarnya, yalah, benda-benda dekat dalam, contoh kita baca news kan, dekat X ke, dekat webs ke, dia orang, this is my honest opinion and personal opinion lah, macam Marvel ada plan dia sendiri. Let them cope. Because even kita tengok what if daripada season 1 dengan season 2 pun, memang Captain Carter yang jadi orang kata core kepada what if. Betul. Takkan dia tiba-tiba nak ubah. Betul. Means that memang benda ni dia orang nak bawa, and maksud dia The Watcher adalah dia punya orang kata pinpoint. Tapi Captain Carter is the core of the movie. So kita cannot sleep with Marvel on these two persons. Sebab mungkin kalau betul berlaku apa orang kata something in real world, sebab kita tak tahu apa berlaku kat Kang, dah tak ada apa semua kan. Maybe dekat Secret Wars ke atau apa ke, The Watcher ni betul-betul hidup dan Captain Carter ni akan jadi real life. Dan mungkin Kahori pun sama. Kita tak tahu. Tapi Kahori setakat ni kita nampak tak adalah, sebab The Watcher cakap Kahori dia dah hantar kepada universe lah. Betul. Tapi dua ni, hujung episod dia adalah dia tengok kepada Yggdrasil. Betul. Yggdrasil Loki. We cannot sleep on that. We cannot sleep on Marvel on that. Sebab Marvel ada plan dia. Maksudnya the main antara main karakter untuk season dalam MCU yang dah tengok Loki adalah Captain Carter. Betul. Wow, betul. Satu lagi point untuk menyokong Adi. Okay, sebenarnya ni pendapat personal aku jugalah. Season 1 What If dengan season 2 What If ni sebenarnya dia orang dah set up tu dah lama dah. Dia orang just separate kan je. And then yang bagi aku, sebab dia ada rencah Kevin Feige. Kevin Feige ni dia masih lagi terbawa dengan Infinity Saga. Betul. So Infinity Saga dia sebab tu banyak Infinity Stones dalam. Betul. And then dia nak buat version Infinity Saga real action adalah Captain America. Untuk What If kita bawakan Captain Carter sebagai another version of Captain America, tapi version yang komik, version kartun lah. Cuma dia nak bagi tu macam, aku rasa mungkin lah kita tolak, mungkin ada reason, mungkin macam katalah ada unsur-unsur elemen sebagainya. Tapi bagi aku Kevin Feige dia nak macam we are humans, no superpower, we are not gods. Kita bukannya Loki, kita bukan Thor, human. Lah ada super serum sebagainya. We lead the team. Humanity lead the team. Macam tu lah aku mungkin lah. Tapi bagi aku pertikaian tu memang orang cakap wujud. Kenapa Captain Carter overpowered? Sebab kalau betul-betul Captain Carter tu kau ambil semua, Kaori takkan ada di sebelah untuk tolong. Betul. Kaori pun lagi lah OP gila weh. Dia macam bagi combination kuasa Wanda dengan Quicksilver. Betul. Captain Marvel. Captain Marvel sekali. Macam boleh lari laju, and then boleh guna magic. Boleh ada teleport masuk ke universe masing. Itu dah bagi aku dah lain macam dia benar. Power tu. Bagi aku better pertikaikan Kaori lah rather than Captain Carter yang memang itu dia punya. Dia pandai develop, dia pandai masuk mana-mana struktur power yang ada. And aku rasa memang betul Captain Carter akan muncul dalam live action, sebab itu satu-satu suara yang memang Hadley Atwell, pelakon yang asal Captain Carter yang voice kan daripada season 1 sampai season 2. Setuju. Dia akan muncul. Betul. So aku mungkin dalam Avengers 5 kita tak tahu, ataupun Secret Wars kita tak tahu lagi apa yang diorang akan tukar tajuk nanti. Mungkin akan ada Captain Carter. Ya, memang akan ada. Lepas tu lagi satu, aku suka Anik punya point. Dia point out pasal Infinity Saga Stones. Tapi Nip,
dekat fighting yang last kali tu, yang aku macam tiba-tiba bangun tengok tu, sebab semua hero yang campak dia orang punya senjata senjata masing-masing, senjata bukan senjata biasa-biasa. Betul. Dekat dalam komik itu memang okey. Ten Rings, Mjolnir, Hela punya ni helmet tu. telekung dia tu. Lepas tu aku tak tahu satu spear tu macam Spear tu bukan spear Odin punya ke? Itu dia macam warna hijau kan. Tu apa? Aku tak very ada dua kemungkinan. Yang Settle tu ada pedang kan? Sulfur ada pedang tapi tu bukan pedang dia. Ataupun pedang ni siapa ni? Alamak, apa yang Heimdall. nama Heimdall. Hamdan. Macam pedang dia sebab dia punya betul. nampak lebih kurang. Okay big size. So means that dekat situ pun kita nak tunjuk Kevin Feige nak tunjukkan bahawasanya bukan Infinity Stone saja korang kena tengok, senjata-senjata ni pun korang kena tengok. Betul. Betul. Tapi tak tahu Bengal apa Kamala Khan ada kat jadi tak ada tak kot. ada. Tak ada. Basically kita pun dapat cerita juga pasal Ten Rings tu kat dalam What If ni. Ten Rings ni bukan daripada bumi. Ya, betul. Dalam episod lepas dia cakap daripada mana tak ada dia tiba-tiba je ada kan? extraterrestrial something like macam. Tapi kita dapat tahu dah lah sebenarnya Ten Rings tu kuasa dia sama kuat dengan Odin punya tongkat. Betul. Odin bukan lah. Betul. Bertaubat Odin. Jadi putih lah. Siapa yang cakap kau komen Odin kalah dengan Kung Fu? Odin kalah dengan Kung Fu. Ya. Odin tu bagi aku dalam What If ni pun yang bestnya 3 beradik ni bersatu. Hela, Loki dengan Thor. And then kita boleh tunjuk, kita boleh nampak Odin adalah is bad parents lah. Dia lah mencipta Thor, mencipta Loki, mencipta Hela. Dia adalah bad parents lah. Betul. Sebab tu Loki dia jadi Yggdrasil lah sekarang ni. Sebab kita nampak apa yang jadi pada Thor 1 adalah yang terjadi pada Hela. Setuju. So Hela datang ke bumi, dia berubah, bercinta pula. Maksudnya dalam universe yang tu tak ada Shang-Chi. Betul. Sebab Hela bercinta dengan bapak dia. Ya tu. Tapi kan kalau kita tengok daripada episod yang Tenri tu kan, dia macam mak dia tu dia tak mati. Mak dia ada tim lain. Bapak dia tim lain. Mak dia memang dekat tim lain. Mak dia kan daripada awal tu macam tu. Talo. Mak dia memang dekat Mak Talo. tim lain, tapi diorang kahwin kan. Macam ni kan. Sepatutnya. Wenwu tak discover. Wenwu tak discover. Wenwu pergi Wenwu yang pergi tempat mak dia tu dalam Shang-Chi. Lepas tu dia lawan dengan mak dia. Lepas tu lawan jatuh cinta. I see. Okay. Tapi disebabkan dalam universe ni Hela yang pergi. Dan satu lagi kita nak tengok betapa powerfulnya Talo ni. Heimdall pun tak nampak Hela dekat dalam Talo. Betul. Dia macam Hela hilang kan. Dia pergi mana? Bila kita nak rasa ini Kevin Feige nak cakap kat kita lah. Don't sleep on Shang-Chi juga. Sebab dia ada kuasa Talo dengan dia ada Ten Rings. Betul. Sebab aku cakap What If ni dia banyak bagi benda-benda yang kita kena tengok dengan detail. Betul dok. Sebab macam ni lah, kalau Marvel kita boleh refer komik. Betul. Tapi MCU tak ada komik. Betul. MCU kita kena tahu apa dalam kepala otak Kevin Feige. Betul. Dia ada reference, tapi kadang-kadang reference tu hanya untuk fan service saja. Betul. Sama aku, tapi aku rasa What If ni adalah part of fan service. Ya, setuju. Sebab banyak benda-benda yang certain things yang dia tak boleh keluar daripada dekat filem atau series, dia bawa dekat What If. Fan service Infinity Saga lah bagi aku. Dia masukkan jugalah. Dia 2 in 1 lah. Sebab betul. Aku terkesan dengan episod yang Iron Man lah. Aku rasa macam bapak best gila. Sebab aku tahu Grandmaster tu dia macam dia macam dia ada sarkastik campur dengan Iron Man yang Tony Stark lagi lah, yang jenis. Lepas tu ada Cork kalau dekat dekat episod ni pula dia tak kelakar babe. Dia macam benda serius, tapi bila ni orang cakap Cork is back. So okay lah, best combination lah. Tu aku seronok. Dan dalam What If juga kita nampak sebenarnya Thanos ni ayam-ayam je. 5 kali babe mati macam tu. Simple je. Thanos ni tak penting pun. Thanos tak penting. Sebab apa? Dia nak bawa pada villain multiverse ni. Betul. Ramai yang power. Dan salah seorangnya adalah Doctor Strange. Yes. Okay, ini adalah benda yang aku rasa menarik. Sebab kita tahu kita Jonathan Majors dah tak ada dalam MCU. So boleh jadi dengan ending pada Loki season 2, MCU akan buang terus, mungkin boleh buang terus Kang.
kita tak tahu apa perancangan orang sebab kita pun tak dapat apa-apa information pasal benda ni. And MCU pun mungkin dalam planning kot untuk susun balik apa diorang punya storyline ataupun writing diorang. So aku rasa apa yang jadi dalam What If season 2 ni adalah membenarkan kata-kata Reed Richard dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. Yang mana Reed Richard cakap The threat. you are the biggest threat in untuk the multiverse. Dan kali ni kita nampak dalam What If season 2 dia betul-betul beri kacau. mengancam threat kepada. and even though last episode tu pun dia sebenarnya bukan kalah sebab dia lemah. Dia korbankan diri dia sebenarnya. Ya, dia yang sedia macam tak apalah. Dia boleh lagi lawan lagi dengan Captain Carter, tapi dia still lagi okay tak apa. And then Captain Carter yalah still kenapa jatuh habis. Sebab satu lagi, kenapa kita cakap pasal sebelum ni adalah Tony Stark yang tahu banyak benda kan. Tapi dalam Infinity War, apa yang Doctor Strange tahu tu yang menyebabkan Tony Stark berkorban. Macam ni? Macam mana soalan tu? Dia yang bagi hint dekat Tony Stark untuk petik snap. Kalau dia tak bagi tahu, Tony Stark tak tahu apa, Tony Stark takkan korbankan diri. So maksudnya kita tahu Doctor Strange ni ada information, a lot of information dia tahu pasal future multiverse. So dia lebih tahu banyak daripada Tony Stark lah, basically. Dan dia boleh jadi threat yang sangat besar juga. Ada yang kata boleh jadi dalam multiverse of akan datang ni dengan Kang tak ada, dia akan lead idea dia lawan dengan Kang. Ada yang cakap juga dia adalah the biggest villain dalam multiverse. Kalau ikut aku macam dulu kita pernah bincang juga, kalau ada konsep Secret War, itulah Secret War, Dr. Doom is the main villain. Kalau ikutkan Molecule Man. Tapi aku rasa yang sesuai sekarang ni ikut last untuk What If ni, aku rasa Dr. Strange akan berdamping dengan siapa, Dr. Doom. Dan aku tolong kalau boleh lah, aku nak Kahuri jadi villain, variant yang jahat. Tapi Kahuri tapi tak apalah sebab tu MCU punya watak. MCU punya watak. Tapi aku tak tahulah sama ada dia simpankan untuk What If saja. Tapi kalau dia jadi villain memang OP lah. Kalau kau jadi macam baik, macam tu lah kau kereta batasan kau untuk keluarkan kuasa kau setakat situ saja. Betul. Kalau kau jahat, kau boleh kita boleh nampak vision dia nak control ni. Sebab aku rasa ada single episode pasal Kahuri pun nampak dia macam eager, dia marah. Dia decided macam dia akan lebih kepada villain yang tersakiti, tapi tim dia tolong lah. Dia kata okay, aku decide aku nak pergi sendiri. Tapi nampak kekejaman itu macam ke arah-arah Doctor Strange yang sedih sebab. Tapi aku rasa itu mungkin sebab dia nak bawa watak pasal ada penjajah bla-bla kan. Dia nak bawa watak geng-geng minoriti yang dijajah. So macam tu aku rasa ada. Sebab kita faham Marvel ni at the end dia ada agenda orang. So itu part of Kahuri punya message untuk episod tu aku rasa. Tapi betul. Tapi apa tadi Doctor Strange tadi, ini rasanya lah dia takkan akan jadi villain dalam waktu terdekat. Betul. Aku rasa dia akan panjang. Hujung sekali maybe phase 8 ke kan. Sekarang ni maybe dia akan jadi hero lagi. Betul. Tapi means that nak tak nak dia akan jadi villain because the biggest threat to the multiverse is Doctor Strange. Betul. Sebab kita tahu kan. Kita tahu Kang sebenarnya dia macam dia adalah watak, dia bukanlah watak jahat baik yang tersakiti. Dia macam ni ada niat-niat dia yang baik tapi salah. Siapa? Kang. Contohnya macam dia hancurkan universe yang yang dah nak musnah kan. Dia bunuh orang tu. Kata dia sebab nak selamatkan universe tu daripada hancur, daripada universe lain hancur kan. Perasan tak? Tu ada trait personality yang ada pada Doctor Strange. Contohnya dia tak nak selamatkan villain Spider-Man. Dia cakap diorang memang ditakdirkan untuk mati. So tak payah. Dia tak ada humanity aspect. Sebab dia ada perangai macam tu. So aku rasa tak mustahil untuk benda tu dibawa dalam Doctor Strange punya karakter akan datang. Cuma aku rasa adalah yang cakap pasal the only Doctor Strange yang baik adalah main universe lah. Universe kita. Lagi satu persamaan macam kau cakap dia, okay, aku setuju. Ada satu lagi persamaan antara Doctor Strange dengan Kang. Dia takut dengan bayang-bayang dia sendiri. Kalau kita tengok Kang, okay, dia punya vision dia, aku nak menghalang varian-varian aku.
And then kalau macam kita tengok Doctor Strange pun, konflik dia pun adalah dia kena berhadapan dengan variant dia yang jahat lah. So basically adalah two mutual understanding between these two character. Tapi Doctor Strange paling OP lah sebab macam kita tahu fiction and science and magic. Contoh macam tu lah. Oh, aku terfikir tiba-tiba what if kan. Kita tahu kan Dr. Doom dalam satu universe lain, dia dalam komik lah kan, dia adalah sorcerer supreme kan. So sebab dia boleh guna magic kan. What if sebenarnya Doctor Strange yang jadi Dr. Doom dalam satu universe? Boleh jadi ke? Boleh jadi Kan. Variant dia adalah Dr. Doom. Uish, bapak ini kalau jadi tu. Dr. Doom yang aku tengok pernah jadi Iron Man. Dia ada Iron Man suit tu. Lepas tu ada Celestial pun ada juga tau. Dr. Doom. Tapi aku kalau jadi macam tu, aku rasa dia jadi macam instead of a Council of Kang, dia akan jadi macam Dr. Doom punya. Tapi Kang takkan habis lah. Kang akan obviously ada lagi Dia akan habiskan juga Dia akan cari Dia akan cari pengganti. Maksudnya dia cakap cari pengganti. Betul. dah kat sini dah kan. Ya, dia macam dah separuh jalan, dah nak ujung dah. Mbak kata apa, abang tu macam benda dah post, benda dah viral. Apa lagi boleh buat? Siapa? Mama. Mamat got no chill. Sebab aku tengok yang terdekat kan, yang terdekat sekarang ni pelakon yang dia kata nak gantikan Kang adalah villain Aquaman. Villain aku. Dia tu antara yang terdekat sekarang ni lah. Yang dia kita macam body texture dia macam tu. Boleh lah aku rasa. Tapi bagi aku dia macam pendek sikit. Tak tahu lah. Dia agak Tapi Jonathan Majors tinggi dia macam tinggi doh. tinggi Dia Dia tinggi gila badan dia doh. besar. Dia tinggi. Shape dia sayang lah. Tapi aku rasa okey je recast lah, better recast lah sebab orang faham. sebab macam ni nak cakap ruginya sebab diorang dah susun cantik tau, ada Council of Kang dalam Ant-Man tu. Lepas tu kalau dia hilangkan macam tu, dia macam alamak tergantung lah. Kita faham lah kenapa dia tergantung, tapi dia macam aduh, Character development sayang tu dah lah, cantik sayang dia. lah. Dia sebenarnya macam ini beberapa kali dah saya cakap. Tapi Kang adalah watak paling senang untuk dikas. Sebab dia banyak variant kan. So Kenapa nak kena muka yang sama? tak payah. Betul. Tak Tapi payah. aku sukalah teori kau cakap ada possibility Dr. Doom Untuk jadi Doctor Strange. Dr. Jesus. Dalam aku tiba-tiba terfikir tadi sebab universe yang berbeza. Boleh jadi kau. style kan kalau tu kan. Style. Ui. Sebab ada banyak je karakter-karakter Doctor Strange yang beard casual Kan, beard kan, macam tu kan. kan, yang sesuai juga. Betul. Sebenarnya macam-macam boleh jadi tu. Kita pun tak sabar nak berhenti. Dah 43 minit. Satu benda lagi something, tadi masa aku tengok kau nak bincang, sekarang tak nak bincang. Apa tu? Aduh. Kenapa Captain Carter boleh pegang Infinity Stones? Nasib baik adik. Kita tak tahu jawapan sebenarnya. Aku tak jawapan. Sebab pertamanya kan benda tu dekat Killmonger punya suit. Killmonger punya suit kan Wakanda punya Vibranium. Itu yang pertama. Yang kedua, Captain Carter kan dah absorb radiation punya, radioaktif punya radiation masa dia nak jadi Captain Carter. Masa dia ambil serum super soldier tu. Lepas tu bukan masa dia pick up tu kan. Yang pick up tu bukan dia yang pick up. Itu Kahori yang pick up. Kahori yang tolong. Ya, dia pegang je. Dia just ambil campak. Ya. Dia tak adalah holding. Tak ada. So that's why dia punya the reasoning dia lah. Sebab even Captain Marvel pun boleh pegang Infinity Stones. Betul. Itu je. Tak ada, it's not complicated. Tapi Okay. Tapi kita nak bukan maksudnya adik aku setuju. Kira nak bagi tahu yang macam bukanlah Captain Carter tak OP pun. tak OP pun. Dia Kahori tu Kahori tu yang OP. Betul. Kahori yang OP. Kahori OP gila tu. Dia jadi sidekick. Tak yeah. bagi dah hantar. Betul. Okay. Tapi itulah, Kahori kalau dapat dalam live action kan best kan. Menarik Aku tu. nak jadi jahat, jadi villain. Dia Tapi tak payah nak movie lah. Dia dah cerita macam tu dah. Kan. Susah lah. Dia tak boleh jadi villain ni. Sebab dia hati dia suci. Tapi aku rasa kalau dia jadi villain, dia akan jadi isu pula nanti. Sebab dia group minority kan. Nanti dia kata macam group minority. Wah, ini betul. aku rasa FCU barai lah. Cancel lah. Kena cancel nanti. Betul. Agenda jahiliah. So ada lagi. Ada. Ini pun orang persoalkan kenapa nak stand out kan woman dekat dalam betul dah. dalam MCU. Kenapa nak stand out kan perempuan. Captain Carter. Dan kita perasan juga kita cakap tadi kan. Sekarang ni macam ramai pula
karakter perempuan yang kuat. And kita sebelum ni ada Wanda, Captain Marvel. So sekarang ni tambah lagi, ada Kahuri, ada Captain Carter pun nampak macam kuat gila. Ish. Dan yang Avengers pun banyak lead oleh perempuan. Betul. So kita nampak Mutata Secret Wars nanti semua perempuan. Ya. Tu betul lah kata, bukan hadis Nabi lah kan. Perempuan lebih ramai lagi. Kita pernah bincang pasal benda ni kan. Kita cakap kat Malaysia sebenarnya, bukan dengan orang lain. Kat Malaysia sebenarnya lelaki lagi ramai daripada perempuan. Betul. Ya. Ikut population punya ni lah. Ikut population lelaki Perangkaan. lagi ramai. Okay, sebelum kita tutup bang, Anip, kita rate lah sikit What If Season 2 episod 1 sampai 9. Overall lah, jangan Overall, overall. Per 10. 10. Per 10. Okay, aku bagi 8 per 10. 8.5. 8 per 10. 8 per 10. 8. Aku rasa towards episode ujung-ujung tu mostly best lah. Yang first dia aku rasa kurang sikit. Aku tak tengok pun episod 1 ni bulan. Bosan dah aku skip. Gila. Aku skip. Best. Best eh? Best. Nanti lah, aku tengok lah, sampai aku tengok 1 sampai 6 tu best. Tak apa, 1 sampai 6 kita tengok balik, kita cross refer dengan What If season 1. Sebab mungkin ada kita terlepas pandang sebenarnya benda tu kisah Ya, nampak betul. benda tu prequel. So tak apa, kita tengok balik. But, Betul. sebenarnya 8/10 pun sebabkan 3 episod akhir tu je lah. Itu je. Aku rasa sebab 8/10 sebab 3 episod akhir best. Maksudnya betul. Sebab 3 episod terakhir best, sebab dia 8/10. Kalau 3 episod terakhir tu tak best, mungkin dapat 6.5 ataupun 7 je. Okay, faham. Something like that lah. Sebab last episode tu macam mini Secret Wars, dan mungkin itu bayangan Secret Wars nanti. Ya. Betul. For the Betul. real life action. Dan yang terakhir kita bukan terakhir lah, 2 benda yang kita nak cakap pasal yang terakhir. Baju dah ada untuk sesiapa yang dah beli merch kita, dah buat pre-order. Baju dah sampai. InsyaAllah baik minggu ni kita akan cuba selesaikan penghantaran dan korang akan dapat baju, jangan risau. Dan itu isu kedua. Yang ketiga, terakhir, Eco next week. Oh yes, Eco. Kita 10 hari bulan. Kita akan cuba buat watch along pada hari Rabu, sebab 10 hari bulan Januari dikatakan akan keluar serentak 5 episod. Semua episod. So kita akan cuba lah buat watch along. Nak tengok watch along 5 episod. Tak. Oh. Kita mungkin tengok episod 4 dan 5 je. Betul. Okay. 2 2 jam 2 jam lah. Satu jam, Okay, satu episod berapa? 30 minit macam tu. Oh, 30 minit tak pasti. Ke 45 minit lebih. 45 minit. lebih. Berat 40 juga, lebih. Berat ni. So tak apa, nanti kita akan bincang. Kita orang buat poster, sama ada episod 4 dengan 5 sekali ke, episod 5 sahaja ke. Nanti stay tune dekat kita punya social media kita orang. Betul. Dekat terutamanya dekat Instagram. So boleh follow kita orang punya social media dekat Instagram, TikTok kita orang, YouTube dan Spotify. X. Dan X. Betul. Dah tambah sikit lagi. Okay. Ni aku ada baca-baca juga. Okay. Eco ni, dia kata lepas je Eco, dia orang akan set up untuk Midnight Suns dengan Spider-Man 4 punya street level. So Spider-Man 4 tu dia menggabung sekali dengan macam dia kata Civil War kan. Ada Kingpin. So Kingpin ada, Eco pun mesti ada, Daredevil mesti ada juga. And dengan Midnight Suns lah yang ada, yang aku tengok ada Moon Knight pun ada, Doctor Strange pun ada, Luke Cage, The Defenders semua ada. Daredevil kita jangan lupa sebab dia antara orang yang penting, karakter yang penting untuk street MCU. Ada orang cakap macam mana nanti Daredevil dengan Eco berlawan. Masa seorang tak boleh dengar, seorang pekak, seorang tak boleh nampak. So macam mana? Adakah itulah benda yang menarik kita akan tengok nanti. Dan dikatakan dalam Daredevil nanti akan ada kemunculan Jessica Jones. Berdasarkan rumours lah. Kita tak tahu. Netflix punya ke? Dia kata pelakon yang sama. Pelakon yang sama tapi bukan sambungan lah. Dia adalah universe yang berbeza. Betul. Tapi pelakon yang sama, Jessica Jones. So kita tak tahu apa lagi karakter. Mungkin ada Luke Cage, mungkin ada Iron Fist dan yang lain-lain akan buat kemunculan dalam Daredevil. Daredevil pun tak shoot lagi kan, sebab diorang script writer diorang ada isu kan. So kita tak tahu. Kita nantikan apa-apa update daripada MCU tentang Daredevil. Yang terkini kita tahu, kita akan tengok Eco. Mana tahu Eco episod akhir akan ada lead kepada Daredevil punya isu. Mungkin Daredevil tiba-tiba muncul ke, kita pun tak tahu. Tapi dalam trailer memang dah ada dah. Dia ada scene lawan. Ada Daredevil? Daredevil. Oh ya? Ada 1 secondnya. Tapi tak tahu macam mana di episod yang mana satu. Ya. So wah, menarik. So dan kita nampak juga Eco ni antara movie MCU ataupun siri MCU yang bukan macam MCU. Betul. Sebab dia dark.
Betul. street level yang Yes. macam another things And dia tak ada. dia 18 apa? SG kan? Memang Dia ganas tembak lah. darah-darah. So wah, aku tak sabar. Aku rasa bila kita tengok tu macam wow. Boleh jadi kok. Nanti kan hari Rabu kami akan cuba maklumkan dalam grup Telegram. So korang boleh juga join grup Telegram kita orang. Kalau tak tahu kat mana, boleh check dekat Linktree, ada dekat Instagram kita orang, ada dekat TikTok kita orang. Kalau tak jumpa DM aku lah. Antara kita tengok DM. nanti kita bagi link lah, link Telegram. Betul. Alright, sebab dekat Telegram kita orang selalu update lagi senang. Yes. Kita orang update kita orang akan live apa. Korang boleh interact dengan kita orang dan sebagainya. Setuju? Alright. Lepas tu macam mana yang kita last episode kita ada bagi preview episode kita cakap kita nak rebrand kan. Jadi keputusannya Mutamat kita tidak akan rebrand. Cuma kita akan bawa ada sedikit slot untuk filem-filem tempatan yang lain yang bukan filem Marvel. Sebabnya macam kita tahu ada satu movie je tahun ni, tapi sebenarnya daripada Sony ada 3. Raven the Hunter, Madweb dengan Venom 3. Betul. Dan juga Deadpool 3. And ada series pun ada banyak juga. Ada X-Men, mungkin series pun banyak. Spider-Man. Tapi Spider-Man. mungkin kita tak tahulah macam mana dia akan bergerak. Sama ada dia mungkin jadi multiverse lah kan. Kita pun tak tahu, tak pasti. So itu je aku rasa. Kita pun dah dekat 50 minit. Thank you. So thank Tak ada you. apa. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao guys.